Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya, Cikgu Syuhaida Abdul Malik, akan mengajar kamu Sejarah Tahun 4. Unit 10, tajuk kita ialah Tun Perak Bendahara Terbilang. Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, mari saya bacakan sinopsis pembelajaran kita hari ini. Tun Perak ialah bendahara yang terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Beliau merupakan tokoh utama yang membangunkan Melaka. Unit ini akan menghuraikan riwayat hidup, peranan dan kebijaksanaan Tun Perak. Apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Setelah murid-murid mempelajari unit hari ini, murid akan mengetahui riwayat hidup Tun Perak. Selain itu, murid juga akan dapat menganalisis peranan Tun Perak sebagai bendahara Melaka. Dan akhir sekali, murid akan dapat menghuraikan kebijaksanaan Tun Perak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Tun Perak merupakan tonggak utama dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Beliau berasal daripada keluarga pembesar. Beliau telah diberi gelaran bendahara paduka raja di atas segala jasa beliau. Mari kita lihat silsilah keluarga Tun Perak. Tun Perak merupakan seorang anak bangsawan. Beliau merupakan anak seorang bendahara. Nama bapa beliau ialah Bendahara Seri Wak Raja Tun Pepatih Serdang. Tun Perak mempunyai 3 orang adik-beradik. Tun Perak, Tun Kudu dan Tun Perpatih Putih. Antara jawatan penting Tun Perak sebelum menjadi bendahara Melaka. Tun Perak pernah memegang jawatan penghulu Kelang. Selain itu, beliau juga pernah menjadi penghulu bendahara Melaka. Dan jawatan akhir beliau ialah bendahara Melaka. Semasa menjadi penghulu Kelang, beliau membawa penduduk Kelang termasuk keluarga tentera ke Melaka untuk melawan tentera Siam. Strategi ini telah menaikkan semangat juang dalam kalangan tentera. Ini kerana mereka perlu berjuang untuk keluarga mereka selain daripada memperjuangkan negeri Melaka. Kita boleh lihat kebijaksanaan Tun Perak dalam strategi ini. Selain itu, beliau juga menjadi penghulu bendahara Melaka yang berperanan sebagai ketua pemegang khazanah dan harta kerajaan. Ini menunjukkan bahawa Tun Perak merupakan seorang yang jujur. Dan beliau juga telah berkhidmat kepada 4 orang sultan, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Mahmud Shah. Beliau telah dilantik semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah di atas kebijaksanaannya. Beliau telah dianugerahkan dengan gelaran Bendahara Paduka Raja. Beliau pernah meninggalkan wasiat kepada Sultan Mahmud Shah sebelum kemangkatan beliau supaya menjadi pemerintah yang adil. Peranan Tun Perak sebagai bendahara Melaka. Kesultanan Melayu Melaka mencapai zaman kegemilangannya semasa Tun Perak menjadi bendahara. Beliau merupakan ketua pembesar, penasihat sultan, ketua diplomat dan panglima tentera. Sebagai ketua pembesar, beliau menjalankan tugas sultan apabila sultan gering atau keluar negara. Tahu tak anak-anak apa itu gering? Sultan gering maksudnya sultan sedang sakit. Jadi, Tun Perak bertugas menggantikan tugas-tugas yang dijalankan oleh sultan. Selain daripada itu, Tun Perak juga menjalankan tugas-tugas pentadbiran atas arahan Sultan Melaka. Dan beliau juga memastikan pelaksanaan undang-undang negeri Melaka dipatuhi. Tun Perak juga berperanan sebagai penasihat sultan. Beliau menasihati sultan dalam hal ehwal pemerintahan.
Beliau juga menasihatkan Sultan supaya memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Tun Perak merupakan ketua diplomat. Beliau menguruskan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti China dan Siam. Beliau juga menyambut kedatangan utusan dari negara luar seperti dari Pasai dan China ke Melaka. Beliau menghantar rombongan persahabatan ke Siam. Kalau nak dibandingkan dengan menteri yang ada di Malaysia sekarang, ialah Tun Perak bertugas sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia. Bukan itu saja ya murid-murid, beliau merupakan Menteri Luar Negeri Malaysia. Pada masa yang sama, beliau juga berperanan sebagai Perdana Menteri. Jadi Tun Perak sangat berperanan dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Banyak peranan yang dimainkan menyebabkan Kerajaan Melayu Melaka menjadi gemilang. Jika tadi kita berbincang bahawa Tun Perak merupakan ketua diplomat Kerajaan Melayu Melaka, Tun Perak juga berperanan sebagai Panglima Tentera Kesultanan Melayu Melaka. Beliau pernah membantu Sultan Mansur Shah meluaskan empayar Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, Tun Perak juga berjaya mengalahkan Pahang yang ketika itu berada di bawah penguasaan Siam. Beliau juga membantu Sultan Pasai yang menghadapi perang saudara. Jika dibandingkan peranan beliau dengan yang ada di Malaysia sekarang, Tun Perak merupakan seorang Menteri Pertahanan. Jadi kalau kamu lihat, ada banyak peranan yang dimainkan oleh Tun Perak. Tun Perak adalah Menteri Luar Negeri, Tun Perak juga merupakan Menteri Pertahanan dan Tun Perak juga merupakan Perdana Menteri. Kebijaksanaan Tun Perak. Kebijaksanaan Tun Perak. Kebijaksanaan Tun Perak telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kebijaksanaan beliau dapat dilihat dalam bidang pentadbiran, pertahanan, diplomatik, pengembangan agama Islam dan mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Tun Perak berjaya mewujudkan kerjasama yang erat di antara Sultan dan pembesar dalam pentadbiran. Kerjasama ini berjaya meluaskan empayar Melaka meliputi Tanah Melayu, pantai timur Sumatera dan Kepulauan Riau Lingga. Jika kamu lihat peta yang ada di dalam PowerPoint ni, kamu boleh lihat bahawa empayar Kesultanan Melayu Melaka sangat luas. Kalau kita lihat dibandingkan dengan peta kita sekarang, Kesultanan Melayu Melaka meliputi keseluruhan semenanjung Malaysia dan ditambah dengan sebahagian daripada Kepulauan Sumatera Indonesia. Tun Perak juga sangat bijaksana dalam aspek pertahanan. Ini dapat dilihat apabila Tun Perak mengarahkan supaya jamung dipasang pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai. Tentera Siam membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka. Mereka menyangka ramai tentera Melaka telah bersiap sedia di sepanjang pantai tersebut. Sedangkan sebenarnya tidak ada tentera Melaka yang ramai yang menjaga sepanjang perairan Melaka. Yang ada cumalah api-api yang kelihatan seperti banyaknya tentera Melaka. Kalau kita lihat dekat sini, Tun Perak berperanan untuk mengelakkan daripada diserang oleh Siam. Dan Siam pada ketika itu merupakan salah satu daripada kuasa yang besar di Kepulauan Tanah Melayu. Tun Perak juga sangat bagus dalam aspek diplomatik. Tun Perak berjaya mengekalkan keamanan dan menjamin keselamatan Melaka daripada ancaman luar. Tun Perak telah menulis surat kepada Raja Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Raja Siam menyambut baik hasrat tersebut. Selain itu, Tun Perak juga sangat berpegang teguh kepada agama Islam. Beliau menggalakkan kedatangan ulama ke Melaka dan menasihatkan Sultan agar Sultan memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Tun Perak juga dilihat sangat bijaksana
dalam mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Ini terbukti apabila beliau mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka dalam peristiwa anaknya Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad. Tun Perak melarang pengikutnya menuntut bela. Sebaliknya meminta mereka supaya setia kepada Sultan Melaka. Sebelum kita mengakhiri kelas kita, mari kita imbas kembali apa yang kita pelajari daripada unit ini. Tadi kita telah belajar tentang riwayat hidup Tun Perak. Tun Perak pernah memegang jawatan sebagai penghulu Kelang dan penghulu Bendahari Melaka sebelum dilantik sebagai Bendahara Melaka. Beliau berperanan sebagai Ketua Pembesar, Penasihat Sultan, Ketua Diplomat dan Panglima Tentera. Beliau juga merupakan seorang bendahara yang bijaksana. Ini dapat dilihat melalui beberapa peristiwa yang membuktikan beliau sangat pintar dan bijaksana dalam bidang pentadbiran, pertahanan, diplomatik, pengembangan agama Islam dan dalam mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Kewibawaan dan kebijaksanaan Tun Perak merupakan antara faktor penting yang mewujudkan kestabilan dalam kerajaan negeri Melaka. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlulah belajar daripada individu seperti Tun Perak. Kita perlu mencontohi kebijaksanaan Tun Perak bagi memastikan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan negara kita. Cikgu rasa setakat ini dulu pembelajaran sejarah kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.